Apa khabar? Xavio, Levinas, Grace, Nitrisha. Cikgu berdoa semoga kalian berada dalam keadaan yang sihat dan sejahtera. Hari ini kita akan belajar unit 9, berani demi nama baik keluarga. Kita lihat situasi. Di sini diberikan 3 situasi. Yang pertama, kakak tolong perlahankan bunyi radio kerana mengganggu orang lain. Situasi ini nak menunjukkan yang adik ini berani menegur kakak kerana kakak memasang radio dengan kuat. Jadi adik menegur kakak. Apa yang kakak lakukan tu salah. Mendengar radio dengan bunyi yang kuat. Jadi kamu sebagai adik mestilah berani menegur perbuatan kakak itu. Lihat situasi yang kedua. Maafkan saya pakcik. Saya yang terpijak anak pokok itu. Berani berani mengaku kesalahan. Budak tu dah terpijak anak pokok. Dia minta maaf. Maafkan saya pakcik. Jadi berani mengaku kesalahan. Itu adalah sifat berani, sifat yang terpuji. Tak perlu kita nak rasa malu. Kalau kita bersalah, kita kena kata kita ni bersalah. Minta maaf dan kita cakap tidak mau mengulangi lagi lah perbuatan itu. Lagipun tak sengaja. Boleh diamkan diri. Tak beritahu pada orang lain. Tetapi itu tidaklah menunjukkan kamu ni seorang yang berani. Situasi yang ketiga. Kakak, itu kucing kami. Kucing kami ada loceng di leher. Berani tu. Tak takut-takut. Memang betul itu kucing dia. Kamu bawa kucing pergi taman. Tiba-tiba ada seorang tidak dikenali. Kau ambil kucing. Kamu ambil kucing tu tengah berjalan-jalan antara celah playground tu. Jadi orang sangka tu bukan, orang sangka kucing tu tak ada siapa punya. Kucing tu comel pula. Dia ambil. Jadi kamu kena berani. Kalau tak ada nanti kucing kamu orang ambil bawa balik. Kamu dah tak ada kucing, jadi kamu kena berani mempertahankan hak kamu. Itu kamu punya. Itu kucing kamu punya. Kamu kena datang cakap itu adalah kucing saya. Itu kucing kami. Nanti dia kata apa buktinya? Ada buktinya. Contohnya ada loceng dekat leher, ataupun kamu bagi tahu ada tanda-tanda dekat ekor kontot ke, ataupun dekat kaki dia ada parut ke. Kamu bagi tahu pada orang tu. Menunjukkan kamu ni seorang yang berani. Kamu kena melakukan sesuatu. Jangan kamu berdiam diri sahaja, malu, takut. Itu kalau ada, kita cuba atasi masalah itu. Okey. Seterusnya, kita tengok buku teks lagi muka surat 58. Surat 58. Berani demi keluarga. Teliti gambar dan fahami dialog. Adik, mari kita pulang. Tu yang gambar yang pertama. Pulang daripada sekolah. Pulang daripada sekolah, pimpin tangan adik, sayang adik. Tiba-tiba datang seorang kawan. Lini dan Lina, mari kita bermain di taman. Diajak kita bermain. Tapi kita nak balik ni. Tapi kawan ajak bermain, kita kena tegas. Bagi tahu dengan baik, maafkan kami. Ibu melarang kami bermain di taman. Bukanlah bermaksud tidak boleh bermain di taman, tapi masa balik daripada sekolah, hendaklah terus balik ke sekolah. Pada waktu itu tidak sesuai kamu pergi ke taman. Bukanlah maksudnya ibu melarang kamu pergi bermain di taman. Boleh, tapi pada waktu itu tidak sesuai. Jadi, kamu bagi tahu kepada teman kamu yang mengajak tu dengan cara yang baik. Itu mesti ada ketegasan, keberanian untuk kamu beritahu kepada kawan kamu. Kita lihat nombor 3. Kakak, cantiknya bunga ini. Mari kita petik bunga. Ada banyak bunga ni. Cantiknya. Dan tiba-tiba ada seorang lelaki. Siapa lelaki ni? Siapakah yang memetik bunga saya? Rupa-rupanya bunga yang ada dekat pasu itu adalah orang lain punya. Ada pemiliknya.
Orang itulah yang tanam selama ni, jaga, siram. Tiba-tiba kita pula terlupa, kita pula nak petik bunga tu. Apa yang kamu perlu lakukan? Jangan kamu sombong, ego, tak peduli dengan perasaan orang lain. Kamu cepat-cepat. Tak salah minta maaf. Minta maaf, saya minta maaf pakcik. Saya yang memetik bunga itu. Nanti biasa, pakcik tu akan maafkan kamu. Kerana kejujuran kamu. Keberanian kamu untuk berlaku jujur. Untuk meminta maaf. Untuk mengaku kesalahan. Itu bukanlah satu perkara yang mudah. Tetapi itu adalah sifat yang terpuji. Yang perlu kamu ada dan kamu perlu lakukan. Terlihat muka surat yang seterusnya. Maruah dijaga, keluarga bangga. Kalau kita jaga maruah diri, maruah. Setiap manusia ni ya, dia ada maruah diri, harga diri. Kalau dia dah tak ada harga diri, apalah maknanya hidup di dunia ini tidak ada harga diri. Jadi murah harga, tak ada maruah ya, murah, harga diri dia murah. Dia tak ada pendirian. Dia menjadi seperti hamba ataupun seperti orang suruhan. Sebab dia tidak ada maruah diri. Apa yang orang buat walaupun salah diikut saja. Itu tidak ada maruah, tidak ada pendirian. Kalau kita ada, keluarga pun akan bangga memiliki anak yang punya sifat yang terpuji tadi. Cuba baca ni, ini catatan Gina. Dia mencatat. Kita baca apakah yang dicatat oleh Gina pada 10 Mei ni. Saya tabah menghadapi dugaan. Saya diejek oleh kawan-kawan kerana muka bapa yang hodoh. Oh, kalau tengok gambar muka bapanya hodoh, ini mungkin kerana aksiden ke ataupun semenjak lahir ke. Kita tengok. Saya berasa sangat sedih. Sedih dia. Kasihan dia. Sebab kawan-kawan mengejek dia. Mengejek muka bapanya yang hodoh, yang tak handsome. Itulah kerana cacat. Apabila guru minta saya bercerita mengenai orang yang dihormati, saya menceritakan jasa bapa. Bapanya ada jasa. Muka bapa menjadi hodoh kerana melecur dalam kebakaran. Macam tu. Bapa meredah api untuk menyelamatkan saya. Sayang bapa. Rumah terbakar. Tahu anaknya ada dekat rumah, bapa pergi menyelamatkan diri. Walaupun dia tahu dia akan terbakar, dia akan cedera. Tapi sebagai bapa, memang itu semua tidak penting. Yang penting ialah keselamatan kamu sebagai anak. Bapa meredah api untuk menyelamatkan saya. Tanpa memikirkan soal bahaya. Tidak, terus selamatkan. Kawan-kawan terkejut mendengar cerita saya. Mereka tidak lagi mengejek saya. Mereka meminta maaf daripada saya. Ini kawan yang berhati mulia, punya sifat yang murni, sifat yang baik. Apa dia? Sifat yang baik. Apabila sedar telah melakukan kesilapan, segeralah meminta maaf. Ini adalah watak perangai seorang yang baik yang kita kena contohi. Dan kamu, saya, kamu, semua kawan-kawan, semua penonton-penonton yang mendengar ni mesti menjadi seorang yang berani mengaku kesalahan kalau melakukan kesalahan yang tidak disengajakan. Minta maaf dan elakkan daripada mengulanginya lagi. Sebab manusia semua memang melakukan kesilapan dalam hidup. Semua manusia melakukan kesilapan dalam hidup. Apabila kita melakukan kesilapan, kita segeralah meminta maaf dan jangan ulangi lagi perbuatan itu. Jangan nak mengejek orang. Itu semua kadang muka kawan kita
Mungkin tidak cantik, mungkin tidak sempurna, tetapi biasanya dia ada memiliki keistimewaan yang lain yang kamu tak ada. Dan itu semua pun adalah ciptaan Tuhan. Kalau kita menghina ciptaan Tuhan, nah itu satu kesalahan. Kita tak boleh menghina ciptaan Tuhan. Tuhan mencipta sesuatu itu sudah tentu ada kebaikan. Jadi kita tak boleh nak menghina sesama manusia. Itu pengajarannya. Okay, kita lihat latihan dalam buku aktiviti Berani Demi Negara Baik Keluarga ni, tajuknya pun rasanya salah ni. Nama baik keluarga, berani menjaga nama baik keluarga. Semua ada buku aktiviti ni. Siapa yang tak ada, murid yang tak ada bolehlah salin. Siapa yang tak ada lah, itu lain. Tapi Savio, Livinus, Grace, Atrisha ada buku ni kan. Sebelum sekolah tutup, cikgu dah bagi dah. Murid-murid buat dulu soalan ni, siapkan, simpan. Nanti bila sekolah buka semula, cikgu akan semak. Simpan dulu macam tu. Itu caranya. Tak perlu hantar. Maksud cikgu tak perlulah kamu ambil gambar ke, hantar pada cikgu ke. Itu tak perlu. Okay, berani menjaga nama baik keluarga. Sentiasa ni selalu melibatkan. Apa maksud melibatkan? Akan ada orang yang ikut sama melakukan. Melibatkan. Berpakaian, peraturan. Sekolah ada peraturan, rumah ada peraturan. Bercakap. Cara menjaga nama baik. Cara apa? Apa cara apakah cara menjaga nama baik? Menegur dan membantu orang yang di sekeliling kita. Apakah jawapannya? Bercakap menegur, peraturan menegur, berpakaian menegur, melibatkan menegur, sentiasa menegur. Okay, jawapannya apa? Sentiasa menegur dan membantu orang yang di sekeliling kita. Itu adalah satu sikap yang sangat baik. Sentiasa menegur tu perlukan keberanian. Kalau ada orang buat salah, kita tegur dengan cara yang baik. Itu supaya kita nakkan suasana persekitaran, tempat tinggal kita, semuanya melakukan perbuatan ataupun mengamalkan budaya yang baik-baik. Kadang-kadang yang melakukan kesilapan ni atau kesalahan ni, dia lupa. Dia terlupa. Kalau ada orang tegur secara baik, dia akan berubah. Bertegur dengan cara baik. Contohnya ada orang buang sampah. Kalau kita cakap baik-baik dengan dia, contohlah, selamat pagi abang. Contoh cakap elok. Maaf abang ya. Tadi saya nampak abang ni buang sampah. Saya nampak abang ni buang sampah. Maafkan saya kalau saya tegur. Cakap elok lah. Maaf kalau saya tegur ni menyinggung perasaan abang. Cikgu saya ajar dekat sekolah. Cikgu saya ajar dekat sekolah. Buang sampah ni tak elok, kan menyusahkan orang. Boleh cakap macam tu. Agak-agak dia dengar tak? Agak-agak dia akan terima tak teguran kita. Mungkin cara saya cakap ni pun masih lagi kurang lembut. Nak lembut lagi. Ikutlah macam mana. Tengok orang macam mana nak tegur. Asalkan perbuatan yang tak betul tu berjaya diatasi, itu dah dikira kejayaan. Tegur tu, tengok orang macam mana. Kalau orang tua, tegurnya lain. Orang muda, tegurnya lain. Kalau orang tu dia ada kuasa, dia seorang anggota polis, tegur dia lain. Berjaya tak berjaya, kita lihat hasilnya. Sama ada diikut ke tak ikut. Tapi kalau kita masih lagi kanak-kanak, cakap elok lah. Bang, boleh tak banyak buang sampah abang tempat ni bang?
Setiap minggu kami buat gotong royong membersihkan kawasan rumah ni. Ha, tolong bang ya. Cakap elok-elok macam tu boleh. Jangan terking-tengking. Lagi-lagi kita ni umur kita bawah, dia pula dah tua, dah tua kan, ataupun dia dah lebih berusia daripada kita, tiba-tiba kita tegur tu macam kawan kita pula, kenapa buang sampah kat sini, tak nampak bakul sampah tu, sampah kat sana. Kalau kita tegur macam kita cakap dengan kawan kita, memang dia tu melenting lah, dia akan ada melakukan tindak balas yang kita pun tak suka, tak boleh bergaduh dan sebagainya. Okay, kalau misalnya kamu darjah 2, mungkin bolehlah dielakkan tegur yang dewasa. Kalau kawan sama baya dengan kamu kawan bawa sampah, nasihatkan sebayalah. Kalau sebaya bolehlah. Untuk permulaan ni ambil yang sebaya dulu. Ambil yang sebaya dulu. Mematuhi segala bentuk apa tadi yang sentiasa tadi ni, kita dah boleh potong macam tu, kita dah tak pakai lagi dah. Ini mematuhi segala bentuk apa di dalam rumah. Tidak apa diri dalam aktiviti gejala sosial. Apa yang tidak sopan dan tidak mencolok mata. Yang ini saya dah nampak dah kat sini. Ni pakaian, berpakaian. Tulis dulu mana yang tahulah. Berpakaian yang sopan. Kalau nak pakai yang sopan. Ini merujuk kepada perempuan. Lelaki pun juga sama. Berpakaian yang sopan, yang diterima oleh orang, yang diterima oleh orang ramai lah, yang biasa, sopan dan tidak mencolok mata. Mencolok mata ni pakaian yang singkat sangat, pendek sangat, terlampau pendek, kan tak berapa sopan. Macam tu kan, ada kat situ ada abang lelaki tengok, pejiran tengok kalau kamu keluar pakai macam tu. Macam itulah. Tidak mencolok mata. Mematuhi segala bentuk apa? Bentuk melibatkan, bentuk bercakap, bentuk peraturan. Mematuhi segala bentuk peraturan di dalam rumah. Dalam rumah pun ada peraturan. Dekat luar pun ada peraturan, dekat sekolah pun ada peraturan. Peraturan ini dibuat untuk memastikan ahli yang tinggal dekat rumah ataupun dekat sekolah, peraturan itu dibuat untuk memastikan peraturan itu kalau diikuti, maka akan berlaku keadilan dalam keluarga kita. Siapa yang buat peraturan kat rumah? Ayah lah, ayah dengan ibu lah buat peraturan kat rumah. Antaranya lah ibu dan ayah buat peraturan, pukul 9 semua anak-anak kena tidur. Dia cakap, anak-anak mesti tidur pukul 9. Kamu kena ikutlah peraturan tu. Kenapa ibu dan ayah buat peraturan tu? Untuk kebaikan kita. Untuk disiplinkan kita. Supaya kita tidur awal. Kita tidur awal. Bangun pun awal. Dapat segar, dapat buat banyak benda. Kalau kita tidur lewat, nanti kesihatan kita pun terjejas. Itu semua nak menjaga ahli dalam keluarga. Sekolah pun sama juga, ada peraturan. Antara apa peraturan kat sekolah? Rehat pukul berapa? 10 rehat. Kalau orang tak ikut peraturan, apa jadi? Huru hara, kucak kacik. Kamu rehat. Tengok jam, lapar lah. Tengok jam pukul 9, lapar. Tengok jam pukul 8, lapar lah. Terus yang turun je. Makan, pergi kat kantin. Tak ikut peraturan. Apa jadi? Orang lain pun buat yang sama. Tak kelang kabut. Macam tu. Semua ada peraturan. Faham tak? kena ikut peraturan. Kemudian tidak diri dalam aktiviti gejala sosial. Jadi tidak melibatkan diri lah. Tidak cakap diri. Bukan, tidak melibatkan diri.
dalam aktiviti gejala sosial. Apa aktiviti gejala sosial? Antaranya apa? Merokok. Nah, kamu ada kawan-kawan yang mempunyai masalah, berkumpulan kat luar, bawa pokok, isap rokok misalnya. Kita janganlah terlibat dengan mereka. Sebab tu ni kita tegur tadi. Tegur soal dia terima ke teguran kita tidak, itu cerita kemudian. Yang penting kita tegur dengan cara yang baik. Ini masih lagi dalam buku latihan buku latihan buku surat 4, buku surat 50 betul, surat 50. okey, surat 50 dia punya standard pembelajaran ni, menerangkan kepentingan menjaga nama baik keluarga. Apakah kepentingannya? Kenapa kita nak buat, kenapa kita nak jaga nama baik keluarga? Apa yang kita nak dapat? Apakah yang kita dapat kalau kita jaga nama baik keluarga? Kemudian bercerita perasaan dalam mempertahankan nama baik keluarga. Kamu cerita perasaan kamu bagaimana? Itu dia punya standard pembelajaran lah. Okey, tengok bahagian B. Isi tempat kosong tentang kepentingan menjaga nama baik keluarga. Kenapa kita kena menjaga nama baik keluarga? Okay, nombor 1, supaya nama baik keluarga akan terpelihara, akan dipandang, akan perasaan, akan dimuliakan. Supaya nama baik keluarga akan terpelihara, terjaga. Keluarga dah ada nama baik dah. Jarang-jarang kata keluarga kita keluarga baik, keluarga kamu keluarga yang bagus, yang jadikan contoh. Dah bagus dah keluarga. Jadi kita jaga, kita pelihara, jangan kita cemarkan nama baik keluarga kita. Yang kedua, tinggi oleh masyarakat. Apa? Tadi dah pelihara, kemudian dipandang tinggi. Dipandang tinggi oleh masyarakat. Masyarakat tengok keluarga kita ni keluarga yang boleh menjadi contoh, menjadi inspirasi, contoh. Kalau boleh anak ikut keluarga tu. Anak-anaknya berjaya, ibu dan ayahnya berjaya, jadikan dia contoh. Hebat dia orang. Tiba-tiba dia dengar pula berita ahli keluarga tu ada buat yang tak betul. Contohnya lumba haram, naik basikal berlumba dengan jiran. Jadi kan tak elok. Nanti pun polis tangkap. Dah orang jadi cerita anak dia tu berlumba basikal, jatuh longkang, polis tangkap. Wah, malu kan? Mak ayah malulah. Mak ayah, aduh, janganlah buat macam tu. Masyarakat dah pandang tinggi dah. Keluarga yang bagus, semua puji-puji. Tiba-tiba kita pula rosakkan pandangan masyarakat terhadap keluarga kita. Itu kan tak baik. Itu kita jaga. Okey, boleh jaga. Menunjukkan perasaan sayang dan cinta kepada keluarga. Kalau kita menjaga nama baik keluarga ni, kita akan dapat menunjukkan, kita akan dapat membuktikan yang kita ni sayang dan cinta kepada keluarga kita. Itu satu evidence, satu bukti. Faham tak murid-murid? Kita kena menjaga nama baik keluarga kita. Jangan sampai nama baik keluarga kita tu dirosakkan jadi nama yang buruk. Hati-hati, jangan sampai kita buat satu tindakan yang tidak bijak. Jangan sampai buat macam itu. Seterusnya, garis jawapan yang betul tentang perasaan dalam mempertahankan nama baik keluarga. Perasaan ni cikgu kan, perasaan. Perasaan apa? Sedih atau bangga? Ayah berasa sangat sedih atau bangga, seronok apabila saya dipuji oleh guru kerana mempunyai adab sopan yang tinggi.
Guru suka dengan kamu, hormat cikgu, kamu rajin, cikgu sayang. Ayah rasa sedih ke bangga? Livinus. Sedih ke bangga? Ayah, cikgu puji. Livinus bagus. Livinus hormat cikgu. Bangga ke sedih? Mestilah bangga. Gariskan jawapan. Gariskan jawapan. Okey, nombor 2. Syafi sangat apa? Gembira. Gembira, awak semua tahu gembira. Kecewa? Kecewa, sedih. Sedih. Satu lagi gembira. Jadi sedih. Apabila dia sering dijadikan contoh oleh ketua kampungnya sebagai budak yang paling baik. Dia budak yang paling baik. Awak baik. Kamu baik. Sedih ke? Kecewa. Apa ni? Gembira ke? Kecewa. Orang kata kamu baik, kamu kecewa ke? Gembira. Grace. Betul. Gembira. Macam tahu je cikgu ya. Cikgu tahulah. Sebab cikgu kenal kan, aku ni cikgu kan. Okay. Nombor 3. Teresa berasa sangat tenang. Relax, cool je. Marah. Marah. Apabila adiknya kok, macam mana nak sebut tu? Adiknya, kita ambil wak yang menconteng dinding balai raya kampungnya yang boleh merosakkan nama baik keluarganya. Adiknya conteng dinding dekat kampung. Dekat kampung ada dinding, ada balai raya, tempat orang berkumpul, orang kampung berkumpul kat situ. Tak kisahlah, tapi dia conteng dinding. Jadi orang tahu, malu, keluarga malu, rosak nama baik keluarga. Teresa macam mana? Dia tenang ke, relax ke, cool ke, ataupun dia marah dengan adik dia? Mestilah marah. Kita tak nak adik kita malukan keluarga kita. Mestilah marah. Okey, jawapannya marah. Nombor 4. Keluarga Sadid berasa sungguh apa? Terharu, marah atas penghormatan kawasan kejiranan yang telah memilih mereka sekeluarga sebagai keluarga contoh pada bulan tersebut. Wow, bagusnya. Kawasan kejiranan buat pertandingan siapa keluarga yang boleh jadi keluarga yang boleh dicontohi. Adalah dia punya syarat-syarat dia tu. Mungkin buat ni, buat tu, buat ni. Bagi markah ke betul. Kemudian keluarga Sajid pun dia berjaya. Dia rasa marah ke? Atau terharu, rasa gembira. Takkan marah. Orang dah iktiraf kamu, dah jadikan keluarga kamu contoh, mestilah terharu, mestilah kamu gembira. Jawapannya, Yesus berasa sangat kecewa, puas hati kerana dapat mengharumkan nama baik keluarganya. Mesti kamu merasa puas hati, takkan kecewa negatif. Nombor 6. Murti berasa marah atau tenang, cool, apabila mempertahankan nama baik keluarganya daripada itu dicaci oleh masyarakat setempat. Kenapa pula masyarakat ni dah tak ada kerja lain? Caci orang pula macamlah disempurna sangat Jadi Murti merasa marah apabila mempertahankan atau merasa tenang apabila mempertahankan nama baik keluarga kamu. Dah pertahankan keluarga kamu rasa marah ke? Terangkan pada masyarakat fitnah, benda yang tak betul. Ceritakan keluarga kami tak buat benda tu bukan kami. Bukti pun tak ada. Pertahankan. Mestilah tenang. Itu selepas, kalau dah apabila ni selepas. Tenang. Okey, itu jawapannya. Okey? Bolehlah. Seterusnya, diharap sebelum kita meneruskan ni, setakat ni macam mana? Boleh tak kamu dapat gambaran atau ada faham dan mula faham bahawa kita kena ada keberanian. Kamu kena kenal apa itu berani dan ada keberanian.
keberanian kat sini ialah mempertahankan maruah ataupun nama baik keluarga. Kamu kena ada kehendak nak mempertahankan, nak menjaga, mesti berani. Jangan berdiam diri apabila keluarga, jangan berdiam diri apabila keluarga kita diganggu, diancam, dihina oleh orang lain. Kamu jangan berdiam diri. Betul tak, Libanus? Libanus dia ni memang seorang yang ada pendirian. Saya kenal Libanus ni. Jelaskan kepentingan menjaga nama baik keluarga berdasarkan tindakan bawah. Kamu tengok ni latihan ni, jelaskan cikgu guna latihan ni, cuba fahamkan. Kalau tak ada buku latihan ni, tak payah buat. Kami cuma fahamkan sahaja. Boleh Keluarga agak suka suasana yang harmoni dalam porak-poranda, nama baik keluarga, perkara yang negatif, jiran tetangga. Nama baik keluarga. Rupanya menjaga nama baik keluarga, tidak menjaga nama baik keluarga. Apakah dia punya kesan dia? Yang menjaga nama baik keluarga, memelihara kesejahteraan keluarga daripada, nanti jawapannya, perkara yang negatif. Negatif ni itu benda yang tak elok, yang buruk. Kita jaga. Perkara-perkara buruk itulah yang menyebabkan kesejahteraan keluarga kita tu boleh hilang. Jadi kita jaga jangan sampai perkara buruk tu ada dalam keluarga kita. Jagalah. Okey. Kemudian B, keluarga hidup dalam suasana yang harmoni. Keluarga hidup dalam suasana yang harmoni, yang tenang, yang baik, yang gembira. Itu keluarga. Okey, kalau kita kita menjaga nama baik keluarga ni, kepentingan ni. Kepentingan. Kalau kita jaga nama baik keluarga, kita dapat apa? Menjaga nama baik, memelihara perkara yang negatif. Keluarga hidup dalam suasana yang harmoni, yang baik, disenangi oleh ahli keluarga, dan kalau jumpa kamu tu seronok dia, suka senyum aja. Sebab apa? Sebab kamu seorang yang baik. Kalau tidak menjaga nama baik keluarga, apa jadi pula? Menjejaskan apa? Menjejaskan nama baik keluarga. Cuba kamu ada pokok bunga dalam pasu, kamu tak jaga, nanti matilah pokok tu. Rosak pokok tu, kurus. Kamu tak letak air, tak bagi baja, matilah pokok tu. Tapi kalau kamu jaga baik-baik, beri baja, selalu siram air, pokok tu nanti tumbuh bunga. Nanti kalau pokok buah, tumbuh buah yang manis, yang lebat, yang besar, jadi subur. Kehidupan apa jadi kalau tak jaga tu? Kehidupan keluarga agak susah. Kehidupan keluarga susah. Tak gembira. Macam tu ya. Elakkan. Keluarga pula bukan hidup gembira. Hidup dalam porak-poranda. Ni tahu tak maksud porak-poranda? Dalam keadaan kacau bilau. Tahu tak kacau bilau ni? Dalam keadaan susah, tak tenteram, tak seronok, bergaduh-gaduh, menjerit-jerit. Macam tu. Jadi kena jaga keluarga kita ya. Jaga. Okey. Terusnya, yang ini latihan ni pun sama juga Kamu tak ada tahu latihan ni. Kamu tak ada. Kamu tak ada. Jadi kamu tengoklah. Tapi kalau macam rajin nak tulis kat buku tulis, boleh. Tapi tak buat pun tak apa. Yang penting kamu faham. Pelajaran kita hari ini kamu faham. Ada beberapa nak menjaga nama baik keluarga. Itu kamu tahu kena faham tu Kalau tak faham kena tanya Mak Ayah dululah. Mak Ayah boleh jawab. Warnai kotak. Warna kotak ya dengan warna biru, dan kotak tidak dengan warna merah kalau ada. Kalau tak ada, pakai pensel. Tentang kepentingan menjaga nama baik keluarga. Nama baik keluarga terpelihara.
Ini cerita, kalau kamu jaga nama baik kat keluarga kamu, apa yang kamu akan dapat kalau kamu jaga nama baik keluarga terpelihara, ya atau tidak? Yang ini tak payah warna kapal, kita bulatkan. Ya, betul. Nama baik keluarga akan terpelihara, terjaga, tidak dipandang mulia. Tidak dipandang mulia. Kamu jaga nama baik keluarga kamu, orang tidak dipandang mulia. Maksud apa tidak dipandang mulia tu? Orang tak pandang baik. Sebaliknya pandang buruk, pandang yang buruk pula. Betul ke kalau kita jaga tak dipandang mulia? Tidak, akan dipandang mulia. Orang respect pada keluarga yang jaga nama baik keluarga, respect. Nombor 3, tidak hidup aman dan bahagia. Tidaklah, mana pula orang hidup aman dia tidak hidup aman, Pak. Hidup aman. Keluarga hidup sejahtera, betul. Keluarga hidup sejahtera. Keluarga hidup bahagia. Keluarga dihormati, ya. Respect, orang respect keluarga kita. Sebab kita jaga. Dipandang hina, oh tak adalah dipandang hina. Orang tak nak tak ada. Orang tapi kucok, bagus. Keluarga akan disayangi, ya, sudah tentu akan sayang. Sayang dengan keluarga yang bagus, yang baik. Hubungan kekeluargaan menjadi erat. Hubungan jadi erat, ya, betul. Abang adik macam ni, rapat, tak ada gaduh-gaduh, tak ada gaduh-gaduh, tak ada. Sekali-sekala biasa. Sekali-sekala adik-beradik gaduh tu biasa. Sekali-sekala. Tapi kalau dah selalu gaduh, pantang jumpa nak bergaduh, itu ada masalah. Itu ada masalah. Okey, nama baik keluarga akan tercemar. Tidaklah. Dah kamu jaga, tercemar pula. Keluarga akan disanjungi oleh masyarakat. Ya, akan sanjung tu angkat tinggi keluarga kamu. Cikgu harap dengan penjelasan cikgu ni, pengajaran cikgu pada hari ini, ya, tentang keberanian ini, tentang berani demi nama baik keluarga, ini bahagian pertama. Mula-mula cikgu terangkan dulu apakah yang dikatakan dia dimaksudkan dengan berani demi nama baik keluarga dia, kemudian kepentingan dia, kenapa kita nak jaga nama baik keluarga kita ni, untuk apa? Saja-saja kan? Ada sebabnya. Yang itu dua perkara tu yang cikgu fokus pada hari ini. Minggu hadapan, bahagian yang kedua, masih lagi berani demi nama baik keluarga, bahagian yang kedua. Cikgu jadikan dua, sebab cikgu tak nak panjang sangat video. Kalau tengok video panjang-panjang, nanti cikgu takut anak murid mengantuk pula. Jadi kita pendek-pendek. Dan jangan lupa siapkan tugasan yang diberi. Cikgu pun dah bagi panduan dan dah siap tu, simpan dulu. Nanti kalau ada bersemuka, cikgu akan semak. Sampai kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Okey, jumpa lagi. Bye.